Assalamualaikum dan apa khabar? Kali ini kita berada di UMW Toyota Shah Alam untuk melihat dengan lebih dekat Toyota Camry facelift untuk tahun 2022. Jadi, apa yang berubah untuk model facelift kali ini? Jom ikut saya. Bagi anda yang tak tahu, Toyota Camry merupakan salah satu daripada sedan di dalam segmen D dan generasi baru ini merupakan generasi ke-8 datang pada pasaran Malaysia lebih kurang pada tahun 2018. So dah beberapa tahun, so memang dah sampai masa untuk model facelift. Jadi untuk versi facelift ni memangnya datang dengan beberapa penambahbaikan. Yang pertama sekali bahagian enjin. Jadi penambahbaikan yang pertama adalah dari segi tren kuasa ataupun unit enjin. Di mana kalau sebelum ni Toyota Camry, orang tertanya-tanya kenapa Camry generasi baru tapi dapat enjin yang lama. Untuk versi facelift kali ini, Toyota dah bagi enjin dynamic force. So enjin 2.5 liter ini mampu menghasilkan kuasa setinggi 209 PS dan 253 Nm. Kalau banding dengan Camry yang terdahulu, dia dah dapat penambahan kuasa sekitar 25 PS dan juga 18 Nm. So bukan itu sahaja, sistem transmisi juga turut mendapat penambahbaikan. So di mana kalau dulu Camry mendapat 6-speed automatic, kali ini Camry facelift datang dengan transmisi automatic 8 nisbah kelajuan direct shift. Kalau banding dengan Camry pra facelift yang dulu, transmisi ini dah jadi lebih compact, lebih ringan. Dia dapat tambah lagi 2 gear, bermakna ia memberikan penjimatan bahan api yang lebih baik. Menurut Toyota, kadar penggunaan bahan api untuk Toyota Camry adalah sekitar 6.8 liter untuk setiap 100 km. Selain daripada itu, apa yang berubah pada Camry facelift ini sebenarnya adalah rupa paras dia yang sedikit berbeza. Kalau ikutkan yang versi yang pra facelift, dia punya bukaan bahagian bumper ni dia macam lagi besar. So apa yang berubah pada model facelift kali ini, dia punya bukaan dia dah lebih kecil kan sikit. So dia nampak lagi macam senonoh lah sikit. Nampak macam dia masih lagi Camry, tapi dia punya rupa tu dia dah jadi lebih kemas lah. Selain daripada itu, di bahagian sisi dia dapat rim alloy bersaiz 18 inci dengan rekaan yang lebih sporty. Sementara di bahagian belakang dia dah mendapat perumah lampu dengan efek asap. So nampak lagi sporty lah sikit. Okey, kalau ikutkan bahagian kabin Toyota Camry ni tak banyak sangat yang berubah. Susun atur macam lebih kurang sama. Kecuali apa yang berubah adalah sistem infotainment. Kalau dulu di sistem infotainment dia macam tertanam kat dalam ni. So kali ni dia dah naikkan ke atas, dia jadi macam versi yang freestanding lah. So kita nampak satu level dengan mata daripada arah pemandu. So lagi memudahkan untuk kita nampak benda ni. Dan kalau ikutkan dulu datang dengan skrin bersaiz 8 inci, kali ini dia dah up sikit jadi 9 inci lengkap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Cuma berdasarkan penggunaan untuk test drive hari ini, ada ada macam jengkel sikit lah. Sebab apa? Yang pertama sekali adalah walaupun skrin dia besar, tapi dia punya paparan grafik tu macam tak tajam tu, tak mesra kat mata. So kita nampak macam benda ni macam tak kena dengan status Camry itu sendiri. Yang kedua adalah paparan kamera 360. Dia rasa macam cakap tadi, dia punya paparan grafik dia tak berapa sharp. So dia macam kacau sikit kat situ lah. Tapi selain daripada itu memang perfect lah, sebab ada Android Auto ataupun Apple CarPlay dan juga sistem audio daripada JBL. So nak layan muzik apa-apa memang suka hati korang lah, memang sedap bunyi dia. Okay, kemasan papan pemuka juga adalah jenis yang baru. Bandingkan sebelum ni, dia nampak macam lagi premium lah, nampak macam mewah lah sikit. Sistem pendingin hawa adalah jenis 3 zon. Jadi pemandu, penumpang dan juga datuk kat belakang boleh adjust suhu masing-masing. Nak panas ke, nak sejuk, nak laju ataupun nak slow. Okay, selain daripada itu,
Ruang tengah ni juga saya rasa maybe sama macam dulu kot. Boleh lah nak letak beg kecil ataupun ni boleh tahan besar kat beg ni kan. Yang penting sebenarnya dekat belakang tu. Dekat belakang tu lagi penting. So dekat bahagian belakang ni sebenarnya Toyota adalah membuat beberapa perubahan. Yang pertama sekali adalah tempat menyandar ni, tempat kursi belakang ni. So sekarang ni dia dah boleh baringkan, bukan baringkan lah, dia boleh ke belakang kan ataupun recline lah senang kita sampai 8 degree, 8 darjah. So bermakna penumpang belakang boleh duduk dengan lebih selesa, ditambah pula dengan ruang kaki yang sememangnya boleh katakan agak luas lah, dengan ruang kepala yang boleh tahan besar kat ni untuk saya yang pendek ni. Yang kedua adalah bahagian armrest ni. So bahagian armrest ni dia dah ada satu panel, dia tambah satu panel kat sini ni. So dekat sini kita dah boleh kontrol sudut kerusi belakang itu tadi. Selain daripada itu kita boleh kontrol suhu dan juga kontrol sistem infotainment yang ada kat depan tu tadi. So daripada bahagian belakang pun bos korang so boleh kontrol nak bagi tambah ruang kan. So kat sini boleh ke depan atau ke belakang lah. Yang ni pun sama, kita boleh ke depankan kerusi ni ataupun ke belakangkan. Nak selamat kedepankan lah. So lagi banyak ruang untuk bos korang berehat dengan tenang dan aman. Okey, tadi kita tengok pada perubahan dari segi kosmetik ataupun daripada apa yang kita nampak. Okey, sebenarnya di sebalik perubahan bersifat kosmetik itu tadi, Toyota sebenarnya dah datangkan penambahbaikan yang cukup signifikan pada Camry facelift ni. Salah satu daripadanya adalah enjin. Kalau dulu customer tertanya-tanya kenapa Camry generasi baru tapi enjin masih lagi enjin yang lama. Jadi untuk model facelift ini, Toyota dah bawakan enjin Dynamic Force 2.5 liter. Kod nama dia A25AFKS, di mana enjin ni sebenarnya turut juga digunakan pada model seperti Toyota RAV4 dan juga Lexus ES. Okey, enjin 2.5 liter ini menghasilkan 209 PS dan 253 Nm. Jadi kalau banding dengan model Camry yang sebelum ini, dia dah dapat peningkatan kuasa dan juga peningkatan daya kilas. Selain daripada itu, sistem transmisi automatik 6 nisbah kelajuan telah dinaik taraf kepada sistem transmisi automatik yang jauh lebih kompak, lebih ringan, akan tetapi lagi banyak gear. So yang ada sekarang ni 8 nisbah kelajuan dan gandingan transmisi dan enjin ini memberikan penjimatan bahan api yang jauh lebih baik. Ikut kata Toyota, kadar penggunaan bahan api adalah sekitar 6.8 liter untuk setiap 100 km. Dan tak cukup lagi dengan tu, dia juga ada 3 mod pemanduan yang kita boleh pilih. Ada mod pemanduan yang sopan, eco, ada mod pemanduan yang normal dan juga ada mod pemanduan yang setan. Bukan setan lah, mod pemanduan sport sebenarnya. Jadi kat sini kita dah boleh merasailah macam mana pemanduan sebuah Toyota Camry facelift. Memang dari perubahan dari segi dua benda itu je dah memberikan kita satu pemanduan yang cukup mengujakan di atas jalan raya. Macam sekarang ni kita tengah bawa dalam kelajuan yang lebih sikit daripada laju lebuh raya, memang sangat selesa, sangat senyap. Okay, kita kat duduk belakang tu lagilah terasa dengan selesa dia tu. Okay, jadi itulah dia sedikit berkenaan Toyota Camry facelift yang dilancarkan untuk tahun ini. Nanti harga dia akan kami update pada caption di bawah. Dan untuk pandu uji yang lebih lengkap, tunggu sajalah. Kalau kami dah dapat Camry ni untuk kali kedua, kami akan ulas dengan lebih lanjut. Okey, sekian dahulu daripada saya, Hanif.my, bersiaran dari Lebuh Raya Pantai Timur. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.